Selamat pagi pada para panel hadirin sekalian. Sebelum kami bermula pembentangan kami, saya akan menggunakan ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, termasuknya saya, teman saya Michael Stang. Ahli kumpulan kedua adalah Muhammad Taufik. Yang ketiga adalah Adam Cheng. Ini adalah nama projek kami, iaitu Portable Mini LED Light Air Cooler, dan nama pensyarah kami adalah Puan Suzana binti Isnin. Nama penyelia bagi projek kami adalah Sir Syahrizal. Untuk pengenalan kami, yang pertama adalah alat penghawa dingin biasa digunakan di kediaman ataupun di pejabat. Penggunaan alat penghawa dingin memerlukan penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Yang kedua, berbincang untuk mereka mini air cooler supaya dapat mengawal suhu bilik serta menjimatkan penggunaan elektrik. Dan, walau bagaimanapun, ianya juga berperanan untuk mencegah serangga seperti nyamuk, lalat dan lain-lain. Untuk pernyataan masalah kami, yang pertama adalah Kementerian Kesihatan menerima 200 laporan kes berkaitan cuaca panas, membabitkan 52 kes kejang haba, 126 kes kelusuan haba dan 22 kes strok haba yang turut mengakibatkan 2 kematian. Ini daripada Berita Harian 2016. Pernyataan masalah yang kedua, sebanyak 50,511 kes dan 88 kematian akibat demam denggi dicatatkan dalam negara dari Januari 2020 sehingga 13 Jun tahun lepas, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babah, iaitu 15 Jun 2020. Yang terakhir, pada 16 Jun 2020, satu laporan daripada Berita Harian menyatakan ramai dalam kalangan pengguna yang tidak berpuas hati disebabkan bil elektrik yang melambung tinggi. Ini mungkin disebabkan penggunaan penghawa dingin yang kerap digunakan semasa PKP dilaksanakan. Untuk objektif projek kami ialah untuk mereka bentuk mini air cooler menggunakan perisian AutoCAD, menghasilkan mini air cooler dan menguji keberkesanan fungsi mini air cooler. Seterusnya, skop produk kami memilih bangunan Asrama Politeknik Kuching Sarawak, iaitu Blok A dan B pelajar lelaki dan Blok A dan B pelajar perempuan. Untuk rangka kerja, yang pertama adalah pengumpulan data dan maklumat. Yang kedua, kami merancang aktiviti projek untuk menghasilkan produk. Yang ketiga adalah melukis reka bentuk dan menyediakan plan produk. Yang keempat, menyenaraikan peralatan dan pengurusan kos produk. Yang kelima adalah proses pemasangan dan pengujian produk. So, ini adalah pengurusan projek reka bentuk untuk projek kami. So, ini adalah kepentingan projek kami. Yang pertama adalah untuk memberi keselesaan kepada penghuni bilik asrama PKS, iaitu Politeknik Kuching Sarawak, dengan menghasilkan udara sejuk. Yang kedua adalah memberi kemudahan kepada pengguna memandangkan produk ini adalah jenis mudah alih dan senang dibawa ke mana-mana. Yang terakhir adalah selain memberi keselesaan kepada penghuni bilik asrama PKS dengan menghasilkan udara sejuk, ia juga berfungsi untuk mengurangkan serangga daripada masuk ke bilik. Untuk metodologi, kami membuat pengumpulan data melalui sumber bacaan internet iaitu Google Scholar, Berita Harian dan Israwani. Selain itu, kami menggunakan Google Form dan juga YouTube untuk proses pembuatan. Untuk Google Form, bahagian A kami adalah jantina dan umum. Manakala bahagian B adalah soalan-soalan untuk dijawab oleh para responden.
Contoh yang pertama adalah, adakah alat ini sesuai untuk diletakkan pada setiap bilik di asrama politeknik? Yang kedua, adakah anda berasa selesa ketika belajar dalam keadaan yang panas? Yang ketiga, pada pendapat anda, adakah produk ini akan mendapat sambutan ramai? Yang keempat, adakah anda berminat dengan produk ini? Dan yang terakhir, apakah cadangan dan penambahbaikan anda terhadap produk ini? Untuk pengumpulan data, lokasi kediaman terdapat 3, iaitu Blok A dan Blok B lelaki, Blok A perempuan dan Blok B perempuan. Jumlah rumah untuk Blok A dan Blok B lelaki adalah 116, manakala Blok A perempuan dan Blok B perempuan adalah sama, iaitu 120. So, jumlah responden adalah 356 dan sampel size yang sesuai adalah 186. Seperti yang anda lihat, jumlah responden kebanyakan adalah lelaki, iaitu 81, manakala perempuan adalah 34 dan jumlah tersebut adalah 115. Untuk bahagian ini pula, bahagian kos projek. Kos projek ini adalah kos yang kami anggarkan untuk mereka bentuk ataupun mencipta mini e-cooler. Jadi, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah cutting player, which is RM7, RM7, wires RM20 dalam 2 meter, kipas yang kecil, mini fan RM20, kabel USB RM10, filter untuk diletakkan dalam mini e-cooler RM15, gam untuk menyambungkan dia punya casing RM10 dan cutter untuk memotong plastik prospek bernilai RM7 dan total adalah RM89. Seterusnya adalah proses pemasangan menghasilkan mini air cooler. Yang pertama adalah proses pemotongan LED dengan bekas air cooler. Kami mengambil LED daripada pasar, daripada kedai yang sedia ada dan kami membuat pembaharuan dan pembaikan atas LED tersebut. Kami ambil dia punya LED dan meletakkan pada air cooler kami. Seterusnya, pemasangan LED. Pemasangan LED seperti yang mana yang telah nyata, ini adalah pemasangan LED bagi mini air cooler kami. Kami cuma mengambil LED tersebut dan meletakkan pada bahagian bawah mini air cooler. Yang ketiga adalah hasil pemasangan bekas air cooler. Bekas ini kami mengambil daripada bahan plastik prospek yang telah kami beli dan potong serta ukur untuk menghasilkan bekas yang sempurna. Dan yang terakhir adalah proses pemasangan filter dan kipas. Sama juga dengan proses yang lain, kami membeli filter dan kipas tersebut dekat mana-mana kedai yang berdekatan. Jadi, seterusnya adalah sebelum dan selepas produk, sebelum siapnya produk dan selepas siapnya produk. Yang pertama adalah sebelum. Ini berpandukan daripada objektif kami yang pertama, iaitu mereka bentuk mini air cooler menggunakan AutoCAD. Ini adalah kami punya design. Sebelum terciptanya mini air cooler dan selepas ini adalah berpandukan dengan objektif kami yang kedua, iaitu menghasilkan mini air cooler. Menghasilkan mini air cooler ini mengambil masa yang lama, cuma ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Dan bagi yang selepas ini adalah akhir proses untuk projek kami. Dan kesimpulannya, untuk merumuskan segala-gala yang telah dinyatakan setakat ini, produk kami hanya menghasilkan udara penyejukan yang baik apabila ia melibatkan kawasan bilik yang kecil. Semakin kecil kawasan bilik, semakin rendah suhu yang akan berubah. Akhir sekali, dengan semua definisi yang telah dinyatakan, kami boleh membuat kesimpulan bahawa produk kami sesuai untuk kawasan bilik kecil, terutamanya pelajar yang tinggal di asrama. Dan ini adalah projek siap video
untuk design sebelum dan selepas. Untuk sebelum, ini adalah prototype yang pertama yang kami pernah buat. Ini adalah idea yang pertama sekali untuk design projek ini. Dan untuk bahagian selepas pula, inilah hasilnya. Okey, jadi ini adalah hasil daripada design sebelum dan terciptanya mini Aquila kami. Akhir sekali, ini adalah rujukan bagi pengetahuan daripada projek kami dari sebelumnya siap projek hingga akhir siapnya projek. Akhir kata, orang yang pandai tak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya, insya-Allah. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.